Kita sambung balik bicara kita dengan kitab hikam ya. Dan ingat-ingat saya hari itu kita sampai hikmah yang keberapa ya. Yang pertama hari itu kita sebut pasal bergantung harap pada amalan. Yang kedua itu kita sebut mengenai dua jenis manusia. Biasa baru yang kedua kan, terus dua baru kan. Okey, hari ini kita pergi hikmah yang ketiga daripada kitab Hikam Tuan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ketiga hari ini bunyinya hikmah tadi Okey, hikmah yang ketiga pagi ini mengenai kaitan antara qada dan qadar dan usaha kita ya. Kata Tuan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hubungan kita dengan Allah SWT, hikmah kita pagi ini bunyinya sawabikul himami la takhrik aswaral aqdar. Perkataan sawabik maksudnya sungguh-sungguh, diambil daripada perkataan sabaqah. Kita pun selalu dengar perkataan sabaqah ya, dalam dipanggil musabaqah. Sabaqah tu maksudnya berlumba, bersungguh. Jadi kata Tuan Syekh, sawabikul himam, bersungguh-sungguh macam mana sekalipun tekad kita untuk menceroboh tembok qada dan qadar, maka tak akan mampu untuk kita cerobohinya. Okey, kenapa orang tasawuf cakap begitu ataupun beri nasihat dekat kita mengenai pencerobohan terhadap qada dan qadar? Kerana beberapa sebab. Sebab pertama, sahabat-sahabat sekalian, kita hidup di dunia ni, kita punya sifir ataupun kita punya formula hidup. Misalnya, kita hidup di dunia ini, kita fikir apabila kita baik dengan orang, maka orang yang kita baik tu kita boleh guna dia untuk kepentingan kita. Misalnya, kalau kita baik dengan Pak Menteri, maka Pak Menteri boleh bagi projek. Kita baik dengan pengarah, maka kita mudah naik pangkat. Kita baik dengan ketua jabatan, mudah minta cuti dan sebagainya. Begitulah. Maksudnya, itu biasa ada dalam benak fikiran kita begitu ya. Jadi, mungkin formula itu boleh pakai di dunia. Iaitu kalau baik dengan orang itu berkuasa, maka bolehlah kita buat negotiation ya, berunding nak kepentingan kita. Tapi dalam kita dengan Allah, orang tasawuf kata Allah tak ada kompromi. Maksudnya kita baik macam mana pun dengan Allah, tapi nak kauting dengan Allah, nak langgar peraturan, tak ada. Maksudnya begitu. Ada beberapa bukti yang cukup jelas ya, bahawa Allah itu tak terima kauting walaupun baik dengan dia. Contohnya, kita semua tahu ya bahawa baginda SAW adalah orang yang paling rapat dengan Allah. Kan? Dia orang paling rapat. Sepatutnya dengan kedudukan baginda SAW dengan Allah tu rapat ni, maka baginda SAW mestilah boleh minta dengan Allah, ya Allah belek-belek sikit qada ni. Kan sepatutnya dia boleh buat begitulah, sebab dia kan dekat dengan Allah. Tapi apa yang berlaku bila isteri dia dituduh berzina, 50 hari baginda SAW terpaksa menanggung malu yang baginda SAW sendiri pun tak tahu betul ke. Sepatutnya dah dia kedudukan begitu hebat dengan Allah,
bila turun dia ataupun bila Abdullah bin Ubay bin Salul tuduh isterinya berzina tadi, maka dia pun panggil Jibril, Rin, macam mana cerita ni, cuba komen sikit, betul kan? Macam kita lah, mungkin kita ada Kak Alia dekat jabat TNC, macam mana permohonan naik pangkat saya. Mungkin kita rasa begitu ya, sesama manusia boleh buat. Tapi dengan Allah tak ada. Baik itu hal lain, kau tim tiada. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, beribadatlah banyak mana sekalipun. Tuan-tuan dah ibadat, berpuasa, berzikir berjuta kali sekalipun, sehingga seolah-olah sahabat-sahabat dengan Allah tu dah jadi wali kutub, dekat dah dengan Allah. Tapi kata orang tasawuf, tak mungkin kita tahu qada. Kita tak tahu. Tak ada siapa akan tahu tentang qada qadar. Maka sebab itu, jika sahabat-sahabat jumpa dengan mana-mana ustaz palsu yang pakai serban besar, rambut panjang, dia pun ajarlah tuan-tuan ilmu yang hebat-hebat. Kemudian dia kata dekat tuan-tuan, saya ni nak beritahu apa yang akan berlaku besok. Maka sah itu Dajjal penipu, ya? Tak ada siapa tahu. Jadi kalau macam tu, mungkin sahabat-sahabat tanya, habis Ustaz kata Ustaz ke Dajjal? Kami jumpa dalam TV tiap-tiap malam lah Dajjal, iaitu ramalan kali cuaca. Itu kan beritahu yang akan berlaku, betul kan? Dia begini, perlu didefinisi. Apa makna qada qadar, apa makna ramalan? Dia dalam hidup ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala dah buat peraturan. Dia buat peraturan. Jadi peraturan itu Allah SWT tak akan langgar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Sunnatullahi allati la tabdila li khalqillah. Iaitu peraturan Allah yang Allah Ta'ala buat dalam muka bumi ini, dia takkan langgar. Dia tidak langgar peraturan itu bukan kerana dia tak boleh langgar. Dia boleh langgar je sebab dia Allah. Tapi dia tak langgar peraturan setelah dia buat sebab dia adalah Tuhan yang ada wibawa. Dan kita pun tahu dalam pengurusan pentadbiran, bila seorang ketua buat peraturan, dia langgar, maka ketua itu tak ada wibawa. Jadi Allah SWT bila dia buat peraturan, maka dia takkan langgar. Maka sebab itu dia nak beritahu kepada kita bahawa dia boleh langgar. Maka sebab itu dia bagi mukjizat. Mukjizat bermaksud melanggar peraturan alam. Maka sebab itu mukjizat tak boleh berlaku tiap-tiap hari. Sebab kalau mukjizat berlaku tiap-tiap hari, maka orang akan kritik apalah. Begitu. Macam kita tengok Nabi Musa, walaupun dia ada tongkat, dia sakti tu kan, ada dia belah laut tiap-tiap hari. Dia duduk kata tebing sungai ni, orang belah sana ke mana nak berat. Belah sana di sini. Lepas tu orang belah sana pula nak pergi ke belah. Tak, dia belah sekali je. Dia belah sekali je. Kenapa dia belah sekali? Kerana dia nak beritahu bahawa Allah boleh belah laut. Cukup lah. Tapi kalau dia belah tiap-tiap hari, dia tak jadi pelik lah. Dia tak jadi pelik. Memang Nabi Musa itu ada tongkatnya, boleh jadikan ular. Ada dia jadi pertunjukan serkas. Keyuk ular, apa ular. Dua kali je dia jadi ular. Lepas tu tak ada lah. Jadi bila kita tengok begitu, maka kita yakin bahawa Allah boleh buat. Cuma dia takkan langgar peraturan tadi. Jadi oleh kerana peraturan alam itu tidak boleh dilanggari, sesiapa pun kena akur dengan peraturan tadi, maka mudah bagi kita untuk follow peraturan. Maka apa yang berlaku pada ramalan cuaca, mereka tidak menunjung, iaitu mereka tidak membuat ramalan tipu. Sebaliknya mereka berdasarkan kepada kebiasaan. Dan kita sendiri pun walaupun tidak ahli meteorologi pun, kita tahu bila awan hitam, maka itu menggambarkan kepada apa panggil hujan akan turun. Dan kita tak kata pun I confirm, tak ada lah kita kata. Biasanya bila awan itu hitam, maka hujan akan turun. Maka sebab itulah datangnya pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Jadi benda-benda yang macam itu tidak termasuk daripada yang dikatakan tahu tentang qada dan qadar.
Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita jelaslah bahawa orang tasawuf sendiri pun walau dia dekat dengan Allah macam mana sekalipun, dia tak tahu qada dan qadar. Okey, bila kita kata tak tahu qada dan qadar, di sana sahabat-sahabat ada 3 perkara yang akan berbangkit. Pertama sekali, apa makna qada, apa makna qadar. Ya, yang kita diminta supaya beriman itu percaya dan jangan bersoal. Apa makna qada, apa makna qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, apa untungnya kita percaya kepada qada qadar. Apa untung? Kalau kita tak percaya, apa ruginya? Maka setidak-tidaknya jika kita tahu apa untung, maka adalah faedahnya juga kita percaya kepada qada dan qadar. Dan yang ketiganya, jikalah qada dan qadar seperti itu, maka apa guna kita berusaha? Apa guna kita buat itu dan buat ini? Dah Allah SWT tentukan kita masuk neraka, semayang buat apa? Dah tahu apa panggil kita tak naik pangkat di usia melayah, kerja rajin buat apa? Betul kan? Maksudnya apa buat semua benda tu. Okey, 3 perkara itu akan kita cuba ulas dan cukuplah sementara kita raya. Okey tuan-tuan, pertama sekali apa makna qada? Apa makna qadar? Qada ini dalam bahasa Arab maksudnya ketentuan, ketetapan ataupun ketentuan. Qada. Misalnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran pasal qada. Allah Ta'ala sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allah telah membuat ketentuan, ketetapan bahawa kamu kena sembah Allah dan buat baik dekat ibu bapa. Kan disebut qada. Qada tu maksudnya dia gezet, dia tentu, dia tetap. Jadi bila sebut pasal qada, qada menampakkan kepada kita ialah suatu perancangan Allah dalam satu bentuk blueprint besar. Begitu. Jadi bila Allah Ta'ala itu dia sudah buat ketentuan dalam blueprint besar, jadi maka tak mungkin akan ada apa-apa peristiwa yang terpencil di dalam blueprint besar tadi bercanggah dengan blueprint besar tadi. Namun oleh kerana begitu, itu berlaku sebelum dia buat kita. Dia buat kita dalam makna yang lebih jauh. Sebelum dia buat dunia, Allah Ta'ala dah perintahkan qalam, itu alat tulis tu, dekat Lauhil Mahfuz, tulis apa yang akan berlaku. Jadi oleh kerana Allah dah tulis apa yang akan berlaku, maka tak mungkin kita yang datang kemudian ni kita cakap dekat Allah, ya Allah tu tak berapa comel tu, ubah sikit. Pun tak ada ubah. Sebab Nabi kata kolam tu pun dah pencil. Nak ubah apa lagi? Dia tak ada pemadam. Dia tulis tu, dia itu. Maka itu dia panggil qada. Bila qada tadi begitu, maka bila sampai masanya, maka setiap unit ataupun setiap makhluk, iaitu kita hidup di bumi, maka kita kena hidup berdasarkan kepada blueprint besar. Jadi hidup kita dalam blueprint besar tadi dia panggil qadar. Qadar ni maksudnya kadar. Kadar. Misalnya kalau peruntukan tu ada 100 juta, berapa yang nak diberi dekat jabatan, dekat staf. Jadi setiap orang dapat kadar dia. Jadi bila sebut qada, qada merujuk kepada suatu perancangan yang telah selesai. Satu perancangan yang telah selesai. Maka bila sebut mengenai kadar, kadar menyebut mengenai apa yang sedang berlaku kepada kita. Maka sebab itulah tuan-tuan, orang tasawuf dia tidak percaya bahawa qada qadar boleh diubah. Tak boleh nak ubah. Bila saya kata begitu kan, mungkin tuan-tuan kata, Ustaz, saya dengar Datuk Harun dia ceramah boleh ubah qada.
Ustaz dengan Datuk Arudin mana pandai? Pandai dia lagi. Kenapa Ustaz kata? Saya dengar orang tu cakap boleh. La turaddul qada illa bil du'a. Nabi pun sebut Ustaz, tapi Ustaz pandai pada Nabi. Nabi kata qada itu tak boleh ditolak, diubah melainkan dengan doa. Ya, saya tahu. Saya Ustaz. Tahu. Tapi saya nak sebutnya kesimpulan. Orang tasawuf kata qada itu tak boleh diubah. Okey, sahabat-sahabat, bila sebut qada itu tak boleh diubah, maka saya nak tanya sahabat-sahabat, apa yang takutnya kalau qada tak boleh diubah? Takut apa? Saya cakap kat saya, kalau ustaz kata qada tak boleh nak ubah, takut apa? Yatik takut apa? Takut masuk neraka. Intik saja. Kenapa takut masuk neraka, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita kena ingat ya, tuan-tuan digambarkan dalam pengajian ilmu tauhid atau pengajian agama bahawa neraka itu ialah tempat azab. Betul. Neraka tempat azab. Tak ada siapa nak. Syurga tempat nikmat. Tapi kata orang tasawuf, neraka itu kan makhluk Allah. Betul tak? Neraka itu makhluk Allah. Syurga pun makhluk Allah. Kita pun makhluk Allah. Jadi bila neraka tu makhluk Allah, syurga makhluk Allah, kita makhluk Allah, maka Allah boleh letak orang dalam neraka tapi tak rasa azab. Allah boleh. Ada kebarangkalian. Apa bukti kebarangkalian yang dia biarkan Ibrahim masuk api tu? Yang dia biarkan Ibrahim masuk api. Tidak kan? Kalau tengok secara zahir, teruklah Tuhan suruh pegawai buat kerja, betul tak tolong. Betul kan? Ibrahim kan? Buat kerja berdakwah, lepas tu nak campur dalam api. Lepas tu Allah nampak, biar je. Teruk punya Allah. Kalau dilihat kepada mata zahirnya, teruk. Tapi Ibrahim memang masuk api pun 40 hari duduk dalam api. Tapi Ibrahim keluar. Nak beritahu bahawa api itu pun makhluk Allah. Ibrahim pun makhluk Allah. Saya nak sebut pasal kebarangkalian. Saya tidak mengatakan kalau macam tu tak baik neraka boleh terakhir. Bukan masuk begitu. Saya nak sebut apa yang kita nak risaunya. Jadi bagi kita sebagai seorang hamba, kita tak perlu fikir masuk neraka ke, masuk syurga ke. Jangan fikir. Ada benda lain nanti kita bincang lepas raya. Apa yang kita kena? Bukan fikir neraka, bukan fikir. Yang tuan-tuan duk fikir neraka tu yang masalah tu. Contohnya lah, bila tuan-tuan duduk dekat sebuah institusi, tuan-tuan duk prejudis dengan bos, tu yang masalah tu. Dia ni nanti tak sokong aku naik pangkat. Lepas tu akhirnya kita pun, kalau dia tak sokong, baik aku tak menulis. Akhirnya dia tak tulis apa. Lepas tu dia duduk bawa bos. Ni kalau aku tulis pun dia tak tulis. Dia duduk prajudi dekat jurnal ISI. Kalau aku hantar pun dia tolak juga. Lepas tu akhirnya baik aku tak tulis. Ya tulislah dulu. Jangan prajudis dengan orang yang pergi buat hantu tu. Kenapa? Yang pergi buat hantu tu kenapa? Dulu tuan-tuan, masa mula-mula saya duduk kat Nasi Melayu, saya ke orang kampung, rasa malu juga nak datang pejabat. Kalau orang mandi urai, sekitar. Dia tidak confident datang pejabat. Jalan pun kakak-kakak, orang kampung. Tuan-tuan tahu tak bagaimana menjadikan begitu confident sekali duduk sekarang? Saya baca satu ungkapan ditulis oleh Elizabeth Taylor, perempuan cantik. Dia kata jika kamu duduk di depan cermin, kamu rasa kamu cantik, maka kamu cantik. Apa tu buat kat cermin kat rumah saya? Dia yang jadi kita tak confident tu sebab kita duduk beno hantu. Tak cantik. Jadi kita bunuh hantu tu. Hantu tu hendaklah dibunuh.
Kalau sahabat-sahabat tengok ya, saya duduk tu baca buku pasal ulama-ulama. Kebanyakan ulama-ulama di Malaysia sekitar tahun 70-an, 80-an, 90-an ramai tak menulis buku. Dan ulama-ulama hebat di Malaysia ramai tak menulis buku. Dan bila ditemu bual kepada beberapa ulama yang lain, dia kata antara sebabnya bila dah duduk tempat yang paling tinggi, bila nak tulis takut orang komen. Maka akhirnya dia tak tulis. Sebenarnya orang tak komen pun, kita yang beno hantu. Kacau kan kacau, tak baik. Maka jangan buat. Bunuh benda tu. Bunuh benda tu. Maka begitu juga itu yang kita duduk seorang kat rumah. Aku ni masuk neraka kok. Siapa kata? Siapa yang kata tuan-tuan masuk neraka? Siapa kata? Perempuan yang kata sendirinya. Bapa duduk tuduh kat dirinya. Maka kena yakin. Aku masuk syurga. Aku masuk syurga. Ustaz kata begitu tak apa dah ustaz kami. Nanti kita bagi indikator orang masuk syurga. Maksudnya tuan-tuan, betul Allah SWT dah tentu kita masuk neraka, dah tentu kita masuk syurga. Tapi siapa tahu dia masuk neraka? Siapa tahu? Tuan-tuan dapat surat confirm dah kan masuk syurga? Tak dapat lagi. Jadi bila kita tak dapat lagi, apa yang dia prajudis dengan Allahnya? Itu yang berlaku kadang staf dia prajudis dengan ketua jabatannya. Bukan aku buat, aku tak dapat juga aku buat. Buatlah dulu. Siapa tak nak baginya? Jadi bila kita prajudis, maka sebab itu Allah sebut dalam hadis kursi, dia sebut ana indah zanni abdi bi. Aku mengikut apa yang hamba aku sangka tentang aku. Aku ikut apa yang dia sangka. Kalau dia duk sangka aku ni jahat dengan dia, aku jahat dengan dia. Tapi kalau dia duk sangka aku akan buat baik, aku akan masukkan dia dalam syurga, aku masuk syurga. Dan sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat kata, ustaz tak apalah cakap gitu, ustaz kami ni dosa banyak. Sahabat-sahabat, banyak dosa sahabat-sahabat, banyak lagi dosa orang dulu. Sahabat pernah bunuh orang? Adalah bunuh nyawa, iaitu semua satu batalion. Betul kan? Adalah tu je lah. Ada bunuh orang? Tak adalah, cuma tinggal semaya. Tak tinggal semaya pun bukan kerana engkar, cuma terlepas. Sebab tengok cerita Hindustan. Adalah tak adalah jahat sangat, cuma suka mengumpat masa-masa kosong tengah hari. Itu je lah. Kita kau orang baik-baik, kalau kita orang tak baik mesti BTA datang, mesti adalah silap, tak ada siapa tak silap pun. Tapi janganlah dengan beberapa silap yang kita buat tu kita blame. Aku masuk neraka. Jangan fikir begitu ya. Jangan fikir begitu. Jangan sangka buruk dengan Allah. Jadi bila orang tak tahu kata qada dan qadar itu tak boleh diubah, bukan bermaksud maka kita dah tak boleh buat apa. Jangan fikir begitu. Allah Ta'ala mempunyai banyak sarana yang menunjukkan kepada kita kebarangkalian masuk syurga lebih mudah daripada kebarangkalian masuk neraka. Cuma mungkin tuan-tuan dengar ceramah silap, iaitu kebarangkalian masuk neraka lebih mudah daripada kebarangkalian masuk syurga. Kita tukar ceramah kita biar jadi positif syurga, jangan negatif syurga. Mungkin sebelum pada ni ada ustaz ceramah nak masuk syurga ni, macam satu jalan rambut dia belah 70,000. Jangan dengar ceramah tu, dengar ceramah hamba nak sebut masuk syurga macam highway 76. Payahnya. Dengar ceramahnya tu yang payah nak masuk syurga tu, mudah je masuk syurga. Cuma tak jumpa orang nak ceramah. Kita ceramah dia cerita masuk syurga ada. Jadi nak sebutnya sahabat-sahabat, masuk syurga tu mudah je. Tapi walaupun mudah, tidak berarti tak buat apa masuk syurga. Tak boleh lah. Laisal imanu bitamanni. Iman itu bukanlah sekadar berangan tu. Ada kena buat. Tapi tak adalah payah sangat. Tak adalah payah sangat. Jadi bila kita faham begitu, maka kita lebih optimis. Okey, yang kedua, bila sahabat kata, ustaz kalau kodok tak boleh diubah, maka payahlah ustaz. Bila saya susah, apa saya betul-betul dah tak boleh ubah dah. Itu kesalahan kedua sahabat-sahabat menilai Allah. Sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat berkawan dengan orang Kelantan,
Hamba tidak Kelantan, dia saja orang Selangor. Sahabat berkawan dengan orang Kelantan. Cuba suruh orang Kelantan definisi sedap. Suruh Kak Syah definisi sedap. Kak Syah kata sedap tu mani. Tak mani. Bila mani je, bagi orang Kelantan kan, mani mecah tu kan, sedap. Betul? Adakah sedap makna dia manis? Bukan. Itu hanya persepsi je. Dan tidak salah orang Kelantan kata mani sedap. Tak salah. Cuma itu persepsi. Saya pernah satu kali pergi ke Jaja 2 bulan yang lalu. Nak minum orange, fresh orange. Saya duduk situ, lepas tu sebelah lagi Mak Saleh nak minum fresh orange juga. Di situ kan buat air tu kan, dekat Giant kop tu, makan tu, dia punya air duduk depan kan. Maka si budak Melayu tu, oleh kerana 2 orang nak, dia pakai buat sekali. Dia kubur orange 3 biji. Kemudian dia nak kubur gula. Mak Saleh kata, oh no. Betul kan? Jadi dia pun boleh tanpa gula lah. Jadi bagi Mak Saleh tu, tapi bagi saya, bukan sikit-sikit. Jadi berarti sudah ada 2 definisi sedap. Betul kan? Mak Saleh tu tak bubur gula sedap. Si Bahlul tu bubur gula baru sedap. Betul kan? Jadi berarti sedap itu sudah berbeza. Dan sebenarnya manis tidak tinggi nilainya berbanding dengan pahit, berbanding dengan masin, berbanding dengan kelat. Tak ada beza pun dari segi nisbah. Kerana 4 ini adalah rasa. Betul kan? Ada orang boleh kata manis lebih tinggi. Tak. Manis ialah rasa yang setara dengan masin, pahit dan kelat. Cuma kita tak suka. Kita yang kata kurang tu bukan Allah. Kita yang kata. Jadi kita pula nak ajar Allah. Allah tak. Allah dia ada sifat dia. Yang hang nak kira itu hang punya pasal. Maka sebab itu Allah Ta'ala bila dia buat kita senang, bila dia buat kita susah, susah itu adalah nikmat, senang juga adalah nikmat. Jadi bila dia bagi kita susah, dia bagi nikmat kan kita, cuma nama nikmat itu susah. Dia bagi kita senang, nama nikmat itu senang. Jadi tuan-tuan, kita yang mungkin tak betul, maka sebab itu bila kita dah senang sekarang, kita nak bagi anak kita susah, kita kata apa? Cukuplah, jangan bagi anak kita susah, kita lama dah susah. Itu dia panggil tolong. Kenapa takut nak bagi anak kita susah? Kerana susah itu hidup. Susah itu hidup. Biar je dia susah. Sebab susah itu kan sebahagian daripada nilai-nilai dan pengalaman hidup. Biar dia susah lah. Tapi bukan kita menyusahkan, tapi biar dia lalu proses susah tu. Sahabat-sahabat, cuba sahabat tengok. Semua orang cerdik, semua orang bahagia atas hidup ini, dia melalui proses senang, susah, senang, susah. Orang yang tak pernah susah, tak cerdik, tuan-tuan. Tak percaya, cuba tengok orang-orang yang tak pernah susah. Malah lebih mudah kita tengok kenapa anak sulung dalam keluarga kita lebih berjaya dari anak bongsu. Sebab anak sulung itu, masa kita susah dan dia merasai susah dan juga rasa senang. Masa tu tak ada pampers. Betul kan? Penis dengan kain bubu dia gitu je. Tapi jadi orang hebat pun. Ni anak bongsu haggis. Haggis ke apa benda? Habis ya. RM3 sekali kecil habis. RM3 sekali kecil. Dah tidak kaya. Akhir sekali. Sakit. Tu yang tak jadi jantan mana tu. Jadi jantan ICU tu. Jadi berarti sekarang susah dan senang yang tuan-tuan takut tu. Jangan takut. Jangan takut. Kerana senang itu hidup, susah juga hidup. Jadi apa yang nak takutnya? Bila Allah Ta'ala bagi kita susah, bagi je. Dan Allah Ta'ala tak pernah bagi susah kepada orang dia sayang. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ayub, Nabi-Nabi lain. Dia pernah bagi pada beberapa Nabi, senang, tak pernah rasa susah. Tapi Nabi itu tak glamour lagi. Itu Nabi Sulaiman. Betul kan? Nabi Sulaiman kan senang. Okey, apa pengalaman hidup Sulaiman yang boleh kita ambil untuk kita jadikan panduan? Cerita buat Bing ni. Cerita apa?
Nabi Sulaiman itu, dan saya tidak banding Nabi Sulaiman dengan saya banding dia dengan Nabi-Nabi lain. Kenapa orang tidak begitu seronok baca riwayat hidup Nabi Sulaiman? Sebab tidak kok main kuda, bini, tak happy langsung hidup. Kalau tulis novel tak laku. Tapi kenapa orang baca riwayat hidup Nabi Muhammad? Sebab dia ada susah, ada senang. Bapa Nabi Muhammad Tuhan tak sayang kan? Sayang. Bapa dia bagi susah. Sebab susah tu hidup. Dia bagi Nabi Muhammad senang. Bapa dia tak. Jadi sekarang bukan soal kodok kodar, sahabat-sahabat. Soal persepsi. Persepsi itu yang kena betul. Jangan kita duduk buruk sangka Allah akan masukkan kita dalam neraka. Jangan sekali-kali. Kita mesti optimis. Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam syurga. Sahabat-sahabat mungkin pernah dengar nama Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang panglima tentera Bani Umayyah. Saya rasa dalam bilik kita ni tak adalah buat dosa sebesar Hajjaj. Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi hancurkan Kaabah. Tahulah besar dosa. Dan dia telah menghalalkan pembunuhan di kota Mekah 3 hari 3 malam. Orang bunuh orang di kota Mekah. Itu Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Imam Hasan Al-Basri apabila Hajjaj bin Yusuf nak mati, dia kata, Hajjaj, biarlah kamu pergi bertemu Allah di antara takut dan harap. Masih lagi dia beritahu dekat Hajjaj, kamu masih ada peluang untuk masuk syurga dengan segala dosa yang dia buat. Takkan perempuan sejahat tu? Tak ada lah tuan-tuan. Mungkin adalah jahat sikit, tergelok lewat ko, ataupun minta tolong kawan sekali-sekali. Oh, betul kan? Gitu je lah, tak adalah sejahat sangat. Jadi kalau lah macam tu, takkanlah nak telim diri kita, aku rakut. Tapi kalau perempuan obses sangat takut masuk neraka tu, yang ikut ayah Ping tu. Sebab ayah Ping bagi surat pengesahan masuk syurga. Jangan obses apa? Jangan obses. Ada seorang makcik yang ikut Haji Kahar Nabi Melayu tu kan. Bila dibawa ke mahkamah syariah, makcik tu keluar. Tengah dia dakwa. Makcik tu kata apa? Kamu semua ni duduk kutuk-kutuk Kahar, kamu semua dah confirm syurga. Sedap juga makcik tu tanya. Maka pemberita pun senyap. Kata kamu mana ada confirm? Dia kata saya ni tu Nabi tu dah bagi confirm masuk syurga. Macam Nabi Muhammad bagi 10 orang, saya dalam 10 orang Kahar janji syurga. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, tak ada siapa confirm. Tak ada siapa yang confirm. Malah orang itu di zaman Nabi yang confirm tu hidup dia lebih susah dari kita. Umar bin Khattab dah confirm masuk syurga. Nak maintain syurga tu payah. Lebih baik tak tahu. Macam orang jadi ustaz. Orang tahu saya ustaz. Dia bila kita jadi ustaz, dia kata orang kampung kat taman saya tu kat Sungai Buloh semua dah tahu saya ustaz. Bila orang langgar kata kita tak boleh nak nama ustaz. Saya pun nak langgar. Naik kereta biasa. Mari seorang budak, angkat kereta saya. Kita pun keluarlah dengan darah Kelantan ni. Kelantan budak ni kan. Orang Kelantan gede-gede kan. Sampai cakap, oh ustaz. Tapi dia tengok nak kata. Di peluk bau dia pun berikling. Kita tak jadi ustaz. Kalau marah kan dia kata apa punya ustaz ceramah pandai buat. Jadi itu ya. 2 kali tuan-tuan, itu budak langgar. Sekali lagi India langgar belakang kerana mabuk. Itu juga minta maaf. Orang lain semua sepak dia. Kita tak boleh nak buat apa. Jadi sebab itu. Jadi lebih baik kita tak tahu kita syurga kita neraka. Tapi kita jangan buruk. Jangan dah buruk sangka lah, aku masuk neraka lah. Tak, Allah Ta'ala akan sebut, Inna Allah yaghfirud dhunuba jami'an. Allah boleh ampun semua dosa. Allah, maksudnya Allah Ta'ala nak bagi. Dan sahabat-sahabat, sahabat jangan risau. Mungkin sahabat fikir, kalau semua orang nak masuk syurga, nanti syurga tak muat. Betul kan? Jadi biarlah oleh kerana tak muat saya ifah mendahulukan kawan-kawan, saya volunteer nak masuk neraka. Oh jangan mikir begitu. Allah ada bajet untuk semua orang masuk syurga. Ada hadis Nabi. Nabi sebut kullukum tadkhulunal jannah.
semua orang ada potensi masuk syurga. Maksudnya kalau kita semua masuk syurga, Allah masih ada ruang. Sebab dia buat syurga tu luas. Tapi bila sebut pasal neraka, dia sebut neraka tu sepi. Itu menunjukkan dari segi logiknya, dia nak suruh semua orang masuk syurga, tapi dia tak boleh paksa kalau orang masuk syurga, nanti dia tidak demokratik. Supaya dia lebih demokratik, dia buat ruang untuk semua orang masuk syurga. Tapi bila orang tak nak masuk, dia akan juga neraka. Maka sebab itu dia buat neraka sempit. Kenapa? Kerana tak mahu ramai orang masuk. Tapi kerana setan itu aktif wujud orang masuk neraka, maka pakat ramai-ramai masuk. Itu terpulang lah. Dan kita tengok kat dunia pun ramai orang suka dulu tempat sempit daripada tempat luas. Cuba kita tengok ya, stadium sempit ramai orang. Panggung wayang sempit ramai orang. Masjid luas kita panggil. Kan semua tempat luas, baik-baik tu luas lah. Duduk belunjuk pun. Masjid masuk tak kena bayar, wifi percuma, charge telefon percuma. Ramai orang sekarang bawa charge telefon. Maka itu menunjukkan bahawa jangan buruk sangka. Jadi sebab itu orang tak tahu kata aku tak kisah boleh ubah ke tak boleh ubah kerana sebab tadi. Sebab yang kedua, kenapa orang tak tahu kata qada dan qadar tak boleh ubah? Sebab dia kata yang membuat qada qadar itu orang cerdik. Allah Alimun, maha mengetahui. Khabirun, maha bijaksana. Azizun, maha perkasa. Dia adalah Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana, maha mengetahui. Maka orang yang memiliki segala-galanya itu, tuan-tuan, kenapa kita tak percaya kat dia? Sahabat-sahabat yang lelaki, saya nak tanya satu soalan. Tak jawab pun tak apalah. Bila dekat-dekat nak raya ni, kita tanya diri kita, ayang nak apa raya ni? Biasanya isteri kita jawab. Kalau isteri sahabat-sahabat jawab, ikut abang, itu menunjukkan sahabat-sahabat amat wibawa di mata isteri. Kenapa isteri jawab ikut abang? Ataupun entahlah. Sebab orang akan jawab ikut abang ataupun entah kerana dia tahu suami dia tak nanya dia. Suami dia akan beri apa yang patut. Maka sebab itu isteri akan jawab begitu. Tapi kalau dia tahu suami dia bodoh, kedekut hangit. Betul kan? Memang penting diri. Maka bila dia tanya, ayang nak apa? Alhamdulillah, ayah ada senarai. Betul kan? Sebab dia tahu si laki itu tak guna. Tapi kalau kita tahu suami kita baik, kita pegang-pegang ujung telinga pun dia dah beli subang. Maka dia tak minta kita kan. Nak apa? Ikut je lah abang. Betul kan? Itu baru manusia, tuan-tuan. Baru manusia. Manusia yang kita percaya, manusia yang kita tu pun. Maka sebab itu orang perempuan kalau dia puas hati hidup dengan suami dia, dia tak cakap banyak. Ikut abang je lah. Abang kan tahu saya suka apa. Kan kita akan begitu. Maka apatah lagi Allah, tuan-tuan. Dia tahu, dia bijaksana, dia segala-galanya. Maka mungkin dek kerana kita gelojoh, dek kerana kita tadi gelojoh tadi, maka bila kita ditimpa satu susah, kita semacam lupa bahawa yang bagi susah tu Allah. Kita rasa macam bising. Kenapa susah? Tak ada apa pun. Tak ada apa pun, tuan-tuan. Maka sebab itu, bila orang percaya dekat Allah, maka dia tahu Allah tu atur. Cuba sahabat-sahabat duduk seorang-seorang petang-petang sementara tunggu Lailatul Qadar malam tu kan duduk seorang. Cuba sahabat tanya diri masing-masing. Berapa banyak dalam periodisasi hidup sahabat-sahabat tak puas hati? Banyak. Tapi kalau Allah kata, nak tak kita repeat kembali? Tak nak lah kita. Nak yang tu je lah, okey lah dengan apa yang ada ni. Tak nak kita cuba sekali lagi. Saya buat satu contoh lah. Ini cerita kutuk saya tak apa, kutuk orang lain kena saman. Saya dulu masa belajar di pondok tahun 80-an. Yelah, semua orang lelaki mesti nak kahwin dengan orang comel. Betul kan? Kalau lelaki tak nak kahwin dengan orang comel, tak berapa betul lah abang pun. Jadi masa tu pada saya orang paling cantik Raja Emma.
dia mati dia gedi-gedi gitu kan. Jadi saya bila duduk pondok mana ada gewek, mana ada kasih. Jadi sekali-sekala keluar ke kedai, tengoklah URTV. Betul kan? Dia ada kan zaman dulu, sekarang ada bicara cinta dengan link Suria FM malam-malam tu kan. VIP apa dulu. Sekarang zaman dulu cari gambar berkenalan tu kan. Jadi bila saya umur sekitar 16-17 tahun, jadi kawan-kawan lelaki ni biasanya dalam dompet mesti ada gambar makwa baru nak nampak gentleman. Enggak aku siapa nak ngorak tu kan. Duduk lagu mandi urap pula. Jadi saya pun pergi ke kedai antara sebabnya nak cari RTV itulah, bukan beli tak boleh kena rotan duduk sekolah pondok. Dapat raja gambar Raja Emma tu putih. Oh dalam beg duit. Jadi bila dah ada tu buat-buat jatuh beg duit. Itu cerita dulu-dulu. Tapi nak sungguh, maya ajak nak. Itu hantar kabur. Jadi bila dah keluar mengaji pondok tu, saya pun pergi ke Pakistan. Jadi bila pergi ke Pakistan tu, dengar khabar Raja Emma dah kahwin. Jadi sedih lah kan. Orang kita nak tak jadi. Jadi maksudnya pernah berlaku dalam hidup itu sesuatu yang kita nak tak dapat. Okey, amal kali lupakanlah apa yang tak dapat. Sekali balik daripada Mesir, tahuilah dengan isteri saya orang Sungai Nibu, Jawa. Jadi bila dah kahwin dengan si Jawa Sungai Nibu, maka kadang-kadang saya duduk sendirian. Fikir balik ya. Kenapa Allah tak bagi saya kahwin dengan Raja Emma, tapi dia bagi dengan si Jawa. Maka saya tengok dari segi fisikalnya lebih kurang je si Jawa tu dengan Raja Emma. Tapi apa yang saya suka dengan si Jawa tu, ada beberapa sebab. Pertama, maintenance rendah. Betul kan? Maintenance rendah. Bagi RM400 pergi jeka boleh beli 3 pasang. Kalau saya kahwin dengan artis, saya rasa saya tengok dekat air setan. Setan tak saya? Setan ke setan? Setan lah kan, kat sini memang banyak setan pun. Mini skirt yang sekaki tu 400 je. Jadi kain sekaki 400, kalau 4 kaki berapa ratus. Tapi bila bagi si Jawa tu pakai baju kat jeka, 3 pasang baru 400. Betul kan? Honeymoon dengan yang ada sekarang ni dekat Kuala Terengganu, duduk hotel bajet je. Itu pun gambar habis-habis. Tapi kalau dengan Raja Emma mesti kena Paris. Betul lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, bila fikir balik, mujur dapat yang sekarang banding dengan yang lalu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, bukanlah saya nak kata Raja Emma tak baik. Bukan. Saya nak sebut dalam hidup kita ni, bila kita nak satu benda, kita rasa yang itulah yang terbaik. Sebenarnya tak semesti yang itu terbaik. Perempuan, memang perempuan tak puas hati dengan suami perempuan. Tapi percayalah, kalau dapat jantan lain lagi teruk. Jadi kekal je lah yang ada tu. Jadi nak sebutnya, bila kita bercakap pasal qada dan qadar, orang tak tahu percaya bahawa Allah tu yang menyusun pasal qada qadar tu, dia maha bijaksana, dia cerdik, dia segala-galanya. Mana mungkin dia buat kita dengan tujuan nak ngaya kita. Dia tak nak ngaya kita. Cuma kita mungkin gelojoh, kita mungkin emosi, kita mungkin maka itu yang menjadikan penaksiran kita tak baik tadi. Jadi itulah tugas orang tasawuf. Apabila dia belajar tasawuf, dia mengajar pengikut-pengikutnya ataupun murid-muridnya bagaimana memperbetulkan persepsi. Bukan pandai-pandai pergi baiki apa yang Allah dah buat. Yang tu tak boleh nak baiki. Kena betulkan persepsi sahaja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, apa saya sebut tadi? Tak ingat, tuan-tuan, aku tak tulis. Okey, yang kedua ialah apabila kita bercakap mengenai qada dan qadar, maka kita akan sebut mengenai kalau macam tu, Ustaz, kenapa perlu kita beribadat? Betul kan?
Dah ustaz kata Allah Ta'ala dah tentu kita masuk neraka, maka apa guna kita ibadat? Ataupun Allah Ta'ala dah tentu kita ke syurga, apa guna juga kita buat baik dan kita masuk syurga lah. Okey sahabat-sahabat, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita orang Islam di Malaysia ini, kita percaya bahawa kita masuk syurga kerana apa yang kita buat. Kita masuk syurga kerana apa yang kita buat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulu ni maksudnya Allah welcome kita. Bila kita semua nak masuk syurga dekat akhirat, dia kata udkhulu, masuklah ke syurga dengan apa yang pernah kamu lakukan, buat. Jadi bila Allah kata begitu dekat kita, maka kita duduk di dunia, tugas kita ialah buat. Bukan tugas kita persoalan. Tugas kita ialah jangan persoal sana, jangan persoal sana. Kita kan hamba. Jadi hamba ni dia buat je lah. Jadi oleh kerana tugas kita buat, maka Allah Ta'ala kata dia dah tentu kita masuk syurga atau masuk neraka. Tapi dia tak boleh tahu kat kita siapa masuk neraka, siapa masuk syurga. Jadi bila kerana kita tak tahu kita masuk neraka atau kita masuk syurga, kita hanya boleh buat satu perkara, iaitu action. Buat. Tak perlu buat. Oleh kerana dia suruh kita buat, dan dalam waktu yang sama dia buat kita lemah. Betul kan? Itu kita sebut dia bertimbang rasa. Tapi dia suruh kita buat lah. Dia suruh kita buat. Dan kita tahu semua pakar motivasi setuju mengatakan orang tak akan sampai kesempurnaan kalau dia tak buat, tak buat, tak buat. Kita dulu tuan-tuan, Allah Ta'ala lahirkan kita, ada kaki tapi tak kuat, ada mata tapi tak nampak, ada telinga tapi tak dengar. Cuba ingat balik, macam mana kita berjalan? Tidak lepas rebah, kita bangun. Lepas rebah, kita bangun. Akhir sekali kita boleh jadi selaju Mumtaz Mahal lagi. Maksudnya buat je lah. Cuba bayangkan kalau mak kita rebah, dia turun bebek. Apalah kelambat semua. Tak usah jalan. Tak jalan lah kita. Sebab itu budak yang hantar tesis ialah budak yang selalu jumpa penyelia, lepas tu kena mahkamah. Lalu kan? Budak tak nak jumpa penyelia, tiba-tiba dia akhir 5 tahun tulis penyelia payah nak jumpa. Padahal dia tak je mandi kan? Tu tak dulu kan? Yang mari tak betul, balik. Tak betul, balik. Lama-lama betul. Saya masih ingat assignment yang mula-mula saya tulis jadi student kat Islam Layak ialah assignment epistemologi Islam. Yang bacanya ialah Dr. Kamil. Dia bagi saya A, tapi kalau saya tengok assignment tu yang saya malu. Teruk betul. Teruk. Tapi Dr. Kamil bagi A. Saya tak tahu kenapa dia bagi A. Mungkin dia sesuai jadi pensyarah. Tapi itu berlaku pada tahun 2000 lah. 2013 okey lah. Maksudnya apa yang perlu kita buat dalam hidup ini ialah buat dan tak perlu soal. Kau semayang. Kau syok tak? Tak saja. Kau tidak tanya. Yang penting semayang. Semayang. Lama-lama khusyuk. Ini tak nak semayang ni bukan apa. Kalau semayang pun tak khusyuk juga. Itu setan. Semayang. Tak khusyuk pun semayang. Sedekah. Kan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, bila kamu bersedekahlah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Macam mana? Sedangkan dompet buka dua-dua. Nak buat macam mana? Dompet kan kita buka dua, tangan kanan dengan tangan kiri. Lepas tu cari duit orang paling kecil tu kan. Nak buat macam mana? Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Masa saya duduk belajar di Al-Azhar, bila guru saya kata macam tu, saya kat tangan. Saya kata, Syekh, nak buat macam mana? Dia kata mudah je, sedekah acak kali sehingga dia jadi tabiat. Kan sehingga sedekah itu menjadi satu habit, kata Stephen Covey. Betul kan?
Kita buat macam kita korek hidung lah. Korek hidung tu. Kan? Itu mula-mula kita buat belakang komputer kita. Ataupun kan dulu kan. Tapi bila dah jadi habit depan orang aku makan malam tu. Kenapa jadi begitu? Sebab habit tu dia berlaku spontan begitu. Jadi supaya sedekah itu berlaku secara spontan, maka kena sedekah. Kalau sedekah banyak, muflis pula. Maka sedekah sikit. 20%. Akhir sekali nampak tong je tangan sendiri gerak. Tiba-tiba ambil 500. Jadi nak sedekahnya. Itulah. Jadi itu maksudnya Allah SWT dia tidak nilai pada apa yang dicapai. Maka sebab itu kita sesama manusia, kita ada KPI apa yang dicapai. Tapi kita dengan Allah, dia tak pakai CV manusia. Kalau Allah pakai CV macam kita kerja di sebuah universiti, masuk belakang kita. Sungguh. Dia kata, I mau 50 solat khusyuk di akhir tahun. Aku berlaku dengan tukar ceramah, bukan dengan aku habis. Tapi dia tak ada macam tu. Maka sebab itu dia suruh Rakib Atid tu tulis apa kita buat. Nilai kita buat tu Allah je tahu. Tapi yang dibuat tu dia tulislah tuan-tuan. Jadi sebab itu kita jangan fikir benda yang terlalu payah sangat. Benda itu mudah je. Kalau kita ukur ya, dia panggil output. Misalnya kita duduk kat sini bila buat research apa outputnya bla bla bla. Kita perlu tak tanya. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan. Nabi Nuh boleh masuk syurga tak? Masuk neraka Nabi Nuh sebab geran penyelidikan dia panjang. Betul kan? 950 tahun tidak dia berdakwah. Betul kan? Maksudnya dia buat research 950 tahun. Lepas tu apa output dia? 5 orang masuk sini. Fail! Kena jekah Nabi Nuh. Berapa ni keran panjang sangat 5 orang. Tapi siapa Nabi Nuh? Ulul azmi minat rusul. Sebab Allah tak kisah dengan 950 tahun tu. Yang Allah tengok engkau buat dan kau bersungguh nak buat. Masalah orang dapat hidayah itu kerja Allah. Sebab Allah yang beri hidayah. Ada kan orang masuk Islam tanpa siapa-siapa dakwah dia? Siapa bagi tu? Allah bayang. Jadi berarti bila kita berdakwah pada orang, kita jadi sebab, tapi hidayah itu tetap Allah yang beri. Jadi berarti tak boleh tuan-tuan fikir macam kita fikir di dunia. Di dunia kita sama kita okey. Tapi interaksi dengan Allah, dia ada formula dia ada kaedah dia. Maka bila kita campur aduk apa yang kita hidup di dunia, kita nak kiaskan dengan Allah. Itu yang jadi tunggal langgang tu. Maka sebab itu dalam ilmu tasawuf dia mengajar bagaimana berinteraksi dengan Allah. Dia berinteraksi dengan Allah ada sifat dia, ada kaedah dia, ada falsafah dia. Di mana kaedah falsafah itu tak samalah dengan manusia. Maka sebab itu kadang orang tasawuf kadang berbeza pandangan dengan orang ulama hadis. Berbeza pandangan dengan ulama tafsir, berbeza pandangan dengan ulama tauhid. Tapi perbezaan itu ialah perbezaan falsafah dan view. Bagaimana dia tengok tadi. Maka sebab itu kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bagi kerjanya ringkas, iaitu tempoh khidmatnya 23 tahun, tapi hasilnya banyak. Berarti ada orang buat sikit, hasil banyak. Ada orang buat banyak, hasilnya kurang. Tapi Allah tidak tengok pada hasil, dia tengok pada buat. Jadi sebab itu bila kita sebut kita nak masuk syurga, maka kita kena sembahyang. Ya. Bila kita sembahyang, tuan-tuan, bukan sembahyang itu kerana kita nak masuk syurga. Kita sembahyang kerana dia suruh kita sembahyang. Dia suruh kita sembahyang. Maka sebab itu, bila orang Kristian, dia tanya kita. Kristian dia tanya kita, kamu orang Islam ni, bila sembahyang, bila puasa, kenapa? Maka ramai orang Islam kata kami sembahyang, kami puasa kerana kami tak masuk neraka. Maka orang Kristian dia, teruknya Tuhan kamu brutal sungguh.
Betul kan? Kenapa pakai tudung takut masuk neraka? Beruntung sungguh Tuhan kita. Sebenarnya bukan salah Allah. Salah kita belajar juga. Orang Kristian dia kata kami semayang sebab kami sayang dekat Tuhan kami. Maka begitulah sepatutnya. Itu yang betul. Kita semayang pada Allah kerana kita seronok duduk dekat dia. Saya selalu kena marah kat bini saya kerana satu dosa. Iaitu saya tak duduk. Dia nak abang mari sini duduk sebelah dia. Kata buat apa? Duduk Bisa duduk. Itu je dosa yang saya pernah buat dengan bini saya. Iaitu tak boleh duduk sebelah dia lama. Kita ada kerja lain. Dia kata, duduk. Kenapa duduk? Kena suruh duduk ke? Ya, betul kan? Maksudnya orang ni bila sayang, dia tak suruh duduk. Duduk. Jadi sebab itu bila kita semayang, bukan kerana takut neraka. Semayang tu kerana seronok. Itu yang bila kita semayang kerana kita suka dengan Allah, kita semayang pelan-pelan. Betul tak? Tapi kalau semayang kerana takut, Allah. Sebab kita semayang tak kena masuk neraka. Jadi kita kena betulkan lah. Bukan semayang kerana takut masuk neraka. Semayang kerana seronok. Jadi itu yang nak diceritakan oleh orang tasawuf, supaya kita duduk dengan Allah tu kerana kita seronok, kerana kita happy. Jadi bila kita seronok, kita happy, kita buat benda tu, kita tak ada rushingnya, kita enjoy lah dengan benda tu. Jadi bila kita dah enjoy dengan benda tu, kita tak fikir dah neraka, syurga tu. Dia cara apalah. Dia kenapa buat? Kerana seronok. Jadi itulah lebih kurang apa yang dimaksudkan dengan orang tasawuf hari ini. Sawabikul himam la takhriq aswarul aqdar. Maksudnya kita dekat macam mana pun dengan Allah, Allah tak akan beritahu kita qada dan qadar. Sebab bila kita tahu qada dan qadar, itu tidak menguntungkan kita. Jadi lebih baik kita tak tahu apa yang perlu kita buat, iaitu kita buat apa yang dia suruh. Dia suruh kita semayang, kita semayang. Dia suruh kita jadi Muslim yang baik, kita jadi Muslim yang baik. Apakah hasilnya? Kita akan dapat nikmat. Nanti kuliah akan datang saya akan sebut bagaimana Allah Ta'ala bayar setiap baik yang kita lakukan. Apa yang baik datang daripada Allah SWT. Selamat Hari Raya. Dan jangan mengalok lagi lah. Dan itu Qadar masih ada lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas hari. Assalamualaikum.